Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أما بعد. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Apa khabar? Alhamdulillah, kita bersyukur sekali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur seterusnya buat selamanya kita bersyukur kepada Allah kerana kita dapat bertemu pada hari ini, pada malam hari ini, dengan sesi perbicaraan ataupun perbincangan daripada Mutiara Kenabian, sambungan daripada Mutiara Kenabian yang diamanahkan kepada saya untuk menyampaikan kepada anda semua yang di luar sana menerusi Masjid Kampung Segelap. Jadi pada malam hari ini kita akan berbincang sebuah tajuk, tajuk yang kita katakan mengawal diri. Tajuk mengawal diri. Bagaimana Rasulullah SAW mengawal diri beliau dalam keadaan suka, dalam keadaan duka dan sebagainya lah. Sebab insan dia mempunyai perasaan. Yang tidak mempunyai perasaan hanyalah malaikat. Malaikat dia tidak mempunyai nafsu, tetapi manusia mempunyai nafsu. Manusia mempunyai akal. Untuk akal dia boleh berfikir, untuk nafsu, untuk perasaan dia. Jadi bila mana kita lihat di sini bagaimana Rasulullah SAW mengawal diri dia, mengawal perasaan dia, mengawal diri daripada keadaan marah, daripada keadaan suka ataupun keadaan duka Nabi SAW. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, mengawal diri ini adalah sesuatu perkara yang mana kita nak kena lihat. Kawalan tersebut mestilah kepada ke arah kebaikan, bukan kepada perkara kejahatan. Ada orang dia mengawal diri, maksud dia menjaga keadaan tu hanya kerana dilihat orang itu adalah teman dia, maka dia cuba nak kawal supaya teman tu tidak nampak salah dan sebagainya. Namun Rasulullah SAW ni berbeza. Bila sampai kepada satu hukum, dia pernah menyatakan apa? Seandainya putriku Fatimah binti Muhammad dia mencuri, tetap aku akan potong tangannya. Jadi di situ walaupun permintaan ataupun perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW lakukan sama rata. Dia bukan dia anak saya, tetapi saya tak lakukan perkara tersebut sebab dia anak saya. Dikecualikan pula, tidak. Dalam hukum Allah semuanya sama rata. Macam tu. Jadi kita lihat macam mana Rasulullah SAW mengawal diri. Pastinya kita pernah lihat sejarah Rasulullah SAW. Sejarah Nabi ni para penonton, dia kalau kita ceritakan, kita terus ceritakan, dia ibarat kata sesuatu yang kita tidak muak ataupun sesuatu yang kita rasa macam tidak bosan untuk mendengarnya. Subhanallah. Inilah kesan sejarah yang disampaikan daripada para sahabat, diturun sampai kepada kita. Walaupun ada asatizah dah ceritakan, tetap kita nak dengar juga. Kita nak dengar juga. Ada macam tu. Macam cerita Piramli, tengok berapa banyak kali pun dia tak jelak-jelak, tak muak-muak. Macam tu. Jadi Rasulullah SAW ni, kita lihat bila Rasulullah diperintahkan
diperintahkan untuk menyampaikan dakwah. Ingat lagi tak tempat mana? Para penonton, bila mana Rasulullah SAW menyampaikan dakwah di satu tempat kawasan. Kawasan tersebut, kalau para penonton boleh ingat, kawasan Allahumma salli ala Muhammad, saya pula terlupa. Nanti kalau saya teringat, saya akan beritahulah. Tak pun tanya kepada Ustaz Zubair. Baik. Kawasan ni bila mana Rasulullah SAW dia sampai ke kawasan tersebut. Jadi penduduk kampung tu bila mendengar kedatangan Nabi SAW, mereka bukan menerima Rasulullah SAW dengan baik. Malahan mereka terima Rasulullah SAW dengan kekejaman. Namun macam mana Rasulullah SAW menerima mereka, dan Rasulullah SAW yang kena zalim tu, Rasulullah yang kena zalim, dizalimi, tetap mendoakan buat penduduk tersebut. Jadi bila mana kita lihat di sini, Rasulullah SAW ni dia tidak melihat daripada mata kasar. Namun kita ni manusia melihat daripada dasar saja, mata kasar saja. Tapi kita tak lihat ke dalam sudut dasar ataupun yang lebih. Kita nampak daripada sudut zahir, bukan dalaman. Itu maksudnya. Kita selalu lihat daripada luaran saja, tetapi bukan daripada dalaman. Namun Rasulullah SAW sentiasa lihat daripada dalaman. Sebelum nak lakukan sesuatu tu, Nabi memikirkan terlebih dahulu. Nabi memikirkan terlebih dahulu. Nabi memikirkan tentang umatnya terlebih dahulu. Jadi bila mana penduduk kampung tersebut melukakan Nabi, maka datanglah malaikat yang menyatakan kepada Rasul, jika kamu ingin aku terbalikkan kaum di kampung ini, nescaya aku boleh laksanakan. Aku mampu untuk mengangkat dua jabal tersebut, Jabal Uhud, untuk terbalikkan orang-orang yang tinggal di penduduk tersebut. Saya minta maaf, saya terlupa nama kampung tersebut. Saya minta maaf, saya terlupa. Baik. Jadi bila mana darah itu mengalir daripada Rasul SAW, malaikat nampak dan malaikat ingin membantu Rasul SAW. Namun Rasulullah SAW menyatakan kepada khidmat tersebut yang diberikan oleh malaikat itu, Rasulullah kata apa? Tidak mengapa, mereka tidak tahu, mereka tidak faham, mereka tidak mengerti. Kita bayangkan betapa indahnya akhlak Nabi SAW yang melihat daripada sudut mata hati, bukan daripada mata zahir. Kalau lihat kepada mata zahir, pastinya Rasulullah SAW akan menerima tawaran tersebut. Namun Rasulullah SAW tidak menerima tawaran tersebut. Malahan Rasulullah SAW berdoa, mendoakan kepada penduduk tersebut, mendoakan, jika mereka tidak beriman kepada aku hari ini, tidak mustahil anak dia, cucunya ataupun masyarakatnya nanti akan beriman kepadaku. Lihat bagaimana Rasulullah SAW mengawal dirinya, walaupun telah pun dizalimi. Sebab tu pujian ni bahaya. Pujian ni bahaya. Sehingga kan Rasulullah SAW kata, kalau kamu sering meminta pujian, nanti di akhirnya kita tidak datang keikhlasan. Takut nanti di akhirat Allah kata apa? Mintalah kamu kepada orang yang kamu minta pujian. Tapi kita minta setiap perbuatan kita biarlah diredai oleh Allah, biarlah datangnya keikhlasan kerana Allah Subhanahu wa taala. Bila kita dapat keredaan ataupun keikhlasan yang kita tahu kita buat ni kerana Allah Subhanahu wa taala, hati kita menjadi tenang, hati kita menjadi bersih, hati kita tidak berdendam, hati kita tidak sakit hati dan sebagainya. Jadi kita kena perbaiki balik. Bila kita lakukan kebaikan, kebaikan itu akan menambah amalan kita. Sebab tu bila kita lihat sebuah riwayat, seseorang ni dia meninggal, dia wafat, dia meninggal. Allah kata kepada para malaikat, timbangkan amalan ibadah yang dia lakukan selama usia dia 70 tahun. Dan kamu timbangkan pula amalan yang dia lakukan yang kecil itu, berat tak? Sama berat tak?
bila ditimbangkan amalan yang 70 tahun ni, amalan 70 tahun ni ringan. Tetapi satu amalan yang dilakukan menjadi berat. Para malaikat bertanya kepada Allah, kenapa begitu? Disebabkan apa? Disebabkan amalan yang ringan itu dia lakukan dengan penuh keikhlasan. Sebab tu para hadirin, ada amalan yang kita lakukan, dia boleh menyelamatkan kita bila mana datangnya perasaan ikhlas. Kadang-kadang kita solat, kita tak ikhlas. Kita rasa rimas, kita rasa macam alamak kena bikin dan sebagainya. Sebab tu bila kita lakukan, pastikan niat kita perlulah ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tak dapat pujian daripada manusia tidak mengapa. Pastinya Allah Subhanahu Wa Taala akan membalas. Allah akan membalas bila mana nanti kita bertemu dengannya nanti, insya-Allah. Baiklah para hadirin. Jadi macam mana kita nak ambil contoh-contoh yang telah saya berikan tadi? Banyak kesan sejarah. Contoh-contoh. Dalam rumah Rasulullah pernah diuji. Rasulullah dalam rumah dia tak katakan saya ini nabi. Tak. Rasulullah akan kata saya ini suami. Dia dimarahi oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ummul Mukminin. Pernah dimarahi. Dan Ummul Mukminin seorang yang cemburu. Ada cemburu. Satu hari datang daripada makanan yang dihantar oleh isteri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu Rasulullah mempunyai banyak isteri. Rasulullah ada 10 isteri. Jadi salah seorang daripada isteri Nabi, dia menghantar makanan. Kebetulan waktu itu adalah giliran rumah Aisyah radhiyallahu anha. Dan Rasulullah mempunyai tetamu. Waktu hantar makan tu Rasulullah mempunyai tetamu. Dan yang hantar pula memang isteri Rasul yang pandai masak, memang sedap masakannya. Bila datang makanan itu, Rasulullah kata kepada Aisyah radhiyallahu anha, sajikan makanan yang telah diberikan oleh isteriku ini. Aisyah radhiyallahu anha langsung mengangkat dan membaling makanan tersebut. Pecah. Jika kena tempat kita macam mana? Ingat cerita Seniman Bujang Lapuk? Kenapa masak tak masukkan tak dicampurkan dengan belacan? Kita akan Kita akan macam itulah. Makanan dah banyak dah, tetapi tak tahu nak kawal diri, tak tahu nak bersyukur dan sebagainya. Apa yang berlaku? Kita minta perkara-perkara yang aneh. Makanan semua dah ada dah. Tiba-tiba hanya tak ada satu benda, kita teringat, kita minta. Padahal kita kena bersyukur. Apa yang ada di depan mata kita, itulah dia makan kita. Baik. Jadi bila kita lihat begitu, Rasulullah tak marah. Malahan Rasulullah bercanda pula dengan teman-teman yang ada. Rasulullah jaga aib isterinya dan Rasulullah bercanda. Rasulullah kata apa? Ibu kamu sedang marah. Tak apa, kita makan sama-sama. Ibu kamu sedang marah, tidak mengapa, kita makan sama-sama. Rasulullah tak menengking. Rasulullah tidak mengangkat suara sebab dia menjaga aib isterinya. Inilah Rasulullah SAW. Jadi para hadirin, hari ini untuk kita mengawal diri, kita kena ambil beberapa langkah. Yang mana kita lihat pada hari ini adalah kita hidup secara normal, norma baru ni. Kita berhidup sekarang dengan virus, virus COVID-19. Jadi norma-norma baru yang tak pernah kita lakukan sebelum ini, dia menjadi budaya. Sebab tu bila kita nak marah dan sebagainya, kita kena fikir, kenapa nak kena pakai pelitup? Kenapa sekarang di masjid nak kena ada contact tracing? Masuk mana-mana pun kena ada contact tracing dan sebagainya. Ini namanya adalah salah satu nikmat. Nikmat yang mana Allah Subhanahu Wa Taala nak mengajar kita. Mengajar kita untuk kita berfikir balik. Maksudnya bila kita nak pergi solat, datang ke masjid, semua adab-adab dalam masjid semuanya telah disusun. Nak masuk masjid kaki mana? Kaki kiri dulu ke kaki kanan dulu? Ambil kaki kanan, masuk masjid. Keluar masjid kaki mana pula? Kaki mana? Kaki kiri pula. Masuk dalam masjid ada bacaan doa dia. Keluar daripada masjid ada bacaan doanya. Nak solat kena ada ambil wuduk dan sebagainya. Jadi itu norma yang biasa kita lakukan dan itu menjadi kelaziman. Dan kelaziman itulah menjadi darah daging untuk kita kawal diri dan sentiasa bersyukur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita jaga diri kita menerusi pandemik ini, sebenarnya kita menjaga juga diri teman-teman kita ataupun orang-orang sekeliling kita. Jadi para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita niatkan keikhlasan itu, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan pelihara kita. Bukan sahaja kita saja, namun Allah Subhanahu Wa Taala pelihara keluarga kita juga. Jadi dalam kehidupan hari ini dia amat berbeza daripada kehidupan yang kita lalui sebelum ini. Hari ini pergerakan kita terbatas.
hari ini pergerakan kita ataupun percakapan kita tak macam dulu, terbatas. Nak berbual kena ada adabnya. Maksudnya jangan sampai terkeluar cecair daripada mulut. Kalau dulu kita berbual sesuka hati, tapi kali ini dengan adanya virus ni, kalau kita tengok daripada sudut hikmah, dia nak mengatur perjalanan kehidupan kita supaya kita lebih bertimbang rasa, menghormati di antara satu dengan yang lain, dan pada masa yang sama kita menjaga hati orang-orang di sekeliling kita. Sebab hari ini kalau kita lihat ramai di kalangan teman-teman kita yang tidak mempunyai pekerjaan. Tapi apakah langkah yang kita lakukan untuk membantu mereka? Kita memberikan sokongan, ada yang memberi sokongan, ada yang memberikan bantuan, ada yang memberikan kata-kata perangsang. Jadi kita lihat kita, maksudnya kita lihat kita ni, kita lihat orang sekeliling kita. Dan Rasulullah SAW juga mengajar, bila mana kita nak lihat sesuatu ni, untuk kebendaan, Nabi kata apa? Lihatlah orang di bawah kamu. Kalau kita rasa kita ni macam kurang sesuatu, ada orang yang lebih bawah yang kurang. Contohnya, ada orang ni sakit. Sakit. Saya ni ustaz susah nak jalan. Susah nak jalan. Tapi ada kaki. Ada orang yang tak ada kaki tetap datang ke masjid. Lepas tu yang tak ada kaki pula kata, saya ni susah ustaz nak datang ke masjid. Yang mempunyai masalah dalam pemakanan, boleh datang masjid. Dia tak ada kaki tapi boleh makan. Tapi yang mempunyai masalah dalam sudut pemakanan boleh datang masjid. Ada pula yang tak boleh makan, ustaz saya ada masalah dalam makan. Ada pula yang makan pakai straw. Jadi kita lihat orang yang kat bawah tu ada yang lebih kata orang tu yang lebih kurang daripada kita. Sebab tu jangan tengok orang kat atas. Kalau sudut kebendaan, tengok ke atas, memang kita tak mampu nak lakukan. Tetapi dalam sudut amalan, ibadah, kerja kebaikan, lihat orang di atas. Sebab tu Sayyidina Umar, Umar Al-Khattab, dia selalu nak cuba bertanding dengan siapa? Dengan Abu Bakar As-Siddiq daripada sudut pemberian harta. Nak sedekah ni, dia selalu challenge dengan Abu Bakar. Tapi dia tak boleh menang. Sebab Abu Bakar As-Siddiq kalau kasih, memang kau-kau lah. Kau-kau ni kira betul-betul kasih. Dia kata apa? Saya kasih apa yang keluarga saya ada, saya kasihkan, kata Umar. Tapi bila mana Rasulullah tanya kepada Abu Bakar, apa yang kamu ada? Kalau dah kasih ni semua ni, dia kata apa? Allah dan Rasul. Dan Nabi tak takut dengannya. Sebab apa? Sebab Abu Bakar As-Siddiq merupakan seorang ahli perniagaan. Sebab tu nama dia As-Siddiq, yang dipercayai. Dipercayai, orang yang dipercayai ini, orang kasih apa pun mesti menjadi. Dan dia amanah. Itu yang penting dalam kehidupan, dia mesti amanah. Kita tipu orang sekali, sampai bila-bila orang kadang-kadang susah nak percaya. Dia boleh percaya, tapi dia ragu-ragu. Kepercayaan tu ada, tapi dia ragu-ragu. Boleh ke tidak ni orang ni buat untuk kita? Macam tu. Jadi ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, marilah kita dalam bulan Rabiul Awal ni, yang mana ada sebahagian daripada pandangan menyatakan merupakan Maulid Rasul, jadi kita ambillah peluang ni. Kita tak mau gaduh-gaduh, kita ambil peluang ni, kita banyakkan selawat, kita banyakkan lakukan kebaikan seperti mana yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Satu Syekh Ramadan Al-Buti kata, lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada sudut akhlaknya, daripada sudut pribadinya. Kalau kita kenal fizikal Rasul sallallahu alaihi wasallam, syama'il Muhammadiyah, kita akan menjadi insan yang terbaik. Kita akan menjadi insan yang lebih kata orang tu lebih mulia. Maksudnya setiap pribadi dia ikut ataupun berlandaskan daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan perkongsian saya yang sedikit ini menjadi manfaat buat para pendengar sekalian, para penonton sekalian. Dan sekiranya ada kesilapan yang saya lakukan, macam nama tadi yang saya lupa nama tempat tu, saya minta maaf banyak-banyak. Sebab dalam keadaan kurang selesa ataupun kurang sihat ni, dia kadang-kadang nak sampai benda tu dia terlupa. Saya cuma ingat Yathrib, tempat Yathrib itu adalah Madinah. Jadi satu tempat ni, mungkin sejarah tu para penonton ingat. Jika para penonton ingat, bolehlah letakkan komen kat situ supaya nanti saya cek, saya boleh ingat semula. Kita saling mengingatilah, insya-Allah boleh. Baiklah para penonton, saya akan akhiri di sini.
Namun apapun, kita berdoalah sama-sama. Saya doakan untuk penonton, penonton doakan untuk saya. Okay, kita sama-sama doa di antara satu sama yang lain, sebab doa yang tidak didengari oleh temannya akan mudah dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, kita berdoalah agar Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita, ketemukan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam junjungan mulia di akhirat nanti, sebab kita tak pernah nampak Rasul dan kita ingin lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan terus kita lakukan sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di situ ada keberkatan yang Allah akan berikan kepada kita. Yang baik itu datangnya daripada Allah, yang lemah itu daripada diri saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.